Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf, penulis kepada beberapa buah novel, dan antara karya terbaru saya ialah novel Takdir, trilogi Takdir. Ada 3 novel dia. Ini novel yang pertama. Jadi baru-baru ni saya ada baca, diminta untuk membaca karya seorang penulis lain dan rakam video. Jadi saya rasa seronok dan cuba untuk buat karya saya sendiri, dan benda ni tak ada apalah, saya sekadar baca dan saya letak kat YouTube. Saya pun teringin sebenarnya nak ada channel YouTube, jadi tapi tak tahu nak bagi konten apa. Jadi saya fikir saya cuba YouTube ke, IG live ke, Facebook ke, saya nak letak lah video ni di sana. InsyaAllah. Jadi saya cuba untuk baca karya ni mula daripada awal. So kita tengoklah boleh baca sampai mana. Tapi takkan semua kan. Jadi Takdir ni secara sinopsisnya merupakan sebuah karya pengembaraan, aksi penuh dengan peperangan, dan dia mengisahkan seorang anak muda bernama Angkasa Sakti yang diwasiatkan oleh ayahnya untuk bergerak ke, bukan wasiat lah, diamanahkan oleh ayah dia untuk bergerak ke kerajaan Tanah Haram Mekah untuk membantu perjuangan umat Islam di sana yang diasap oleh kepungan kerajaan Utopia yang diperintah oleh Sang Ashura, satu watak jahat lah. So itu premis dia lah. Jadi kita cuba baca insyaAllah. So ni prolog, permulaan yang paling mula sekali. Matanya berkelip-kelip bagaikan tidak percaya yang dia akhirnya tiba di Shandian. Wilayah ini dipenuhi bangunan yang mencakar langit, dibina bukan daripada kayu atau tanah liat, tetapi daripada batu bata, simen dan konkrit. Dia tidak berhenti mendongak dan menoleh ke sekeliling. Tubuhnya berputar, cukup takjub dengan pemandangan di sini. Dari jauh lagi dia sudah dapat melihat bangunan-bangunan ini, namun apabila berada di tengah-tengah semua ini, menjadikan dia berasa terlalu kerdil. Tidak hairanlah Shandian sangat padat dengan manusia. Sudah pasti bangunannya amat tinggi itu mampu menempatkan lebih ramai penduduk, manakala tanah yang digunakan pula amat minimal. Seperkara lagi yang menakjubkannya adalah betapa teraturnya masyarakat Shandian. Tiada kebisingan, bahkan semua seperti punya disiplin apabila berurusan. Tiada sampah bertaburan, semua menggunakan jalan dengan teratur dan berhemah. "Budak!" satu suara menarik perhatiannya. Dia mahu menoleh, namun tubuhnya segera ditolak ke dinding tepi jalan sebelum dia didorong masuk ke sebuah lorong gelap, semakin jauh daripada orang ramai. Lorong antara dua bangunan tinggi ini sepi. Di hadapannya terdapat 3 lelaki bertubuh sasa, sekitar 2 kali ganda berbanding dirinya. Salah seorang daripada mereka menggalas kapak besar di belakang badan, manakala 2 lagi punya parang bersarung pada pinggang masing-masing. "Ya rakan-rakan, ada apa yang saya boleh bantu?" Dia memaniskan roman wajah, walaupun hati mula diusik rasa tidak enak. Wajah-wajah bengis sedang terpaku ke arahnya tajam. "Kami sudah lama ekor engkau, dari perbatasan lagi. Nampaknya engkau membawa sesuatu yang berharga." Dia mengangkat kedua-dua keningnya, menoleh sedikit ke kiri belakang, memerhatikan beg sederhana besar yang sedang disandangnya. Dalam beg ini tiada apa-apa yang berharga rakan-rakan, hanya pakaian dan sedikit bekalan makanan. "Ah, siapa rakan kau di sini, ha?" Salah seorang daripada 3 lelaki itu mula mara dengan penumbuk kanan, menghenyak telapak tangan kiri. 2 lagi mengekori. "Kami tak mahu beg lusuh kau itu. Kami mahukan pedang yang kau bawa." Seorang lagi mengacukan telunjuk. Dia menoleh ke kanan belakang, terselah hulu pedang yang tegak di galasnya. Pedang itu lengkap bersarung dan dibaluti kain khas tebal. Pedang warisan bapa. "Aku amanahkan pedang ini kepada engkau, Angkasa." "Mengapa, bapa?"
Aku tidak pernah melihat bapa menggunakannya pun selama aku berada di sini, kerana ia tidak ditakdirkan untuk aku. Apakah ia ditakdirkan untuk aku? Mungkin sebagai angkasa sakti, engkau sahajalah yang akan mengetahuinya. Kalian tidak akan berkehendak pada pedang ini. Kalian tidak akan mampu menghunusnya. Panjang senyum angkasa sakti, menarik amarah 3 sekawan. Celaka, engkau memandang rendah pada kami. Kapak besar dihunus. Lelaki pertama marah. Kapak dilibasnya mengguris dinding bangunan lalu mengeluarkan percikan api sebelum hanya menjamah angin. Tanpa disangka-sangka, mata penyerang pertama itu berlalak. Demikian jua 2 rakannya. Angkasa sakti masih berdiri di hadapan mereka dengan lengan kanan diangkat separuh dada. 4 jari merapat, ibu jari membengkok ke dalam telapak tangan. Perlahan-lahan mata penyerang itu memerhati senjatanya. Bilah kapak telah tiada, tinggal batang sahaja tergamam. Mata melilau mencari bilah senjata tersebut. Itu, 2 kawannya menunjuk. Bilah kapak sudah terpacak pada dinding bangunan. Dalam sekelip mata, pemuda di hadapannya telah melakukan sesuatu mengakibatkan bilah senjata itu terputus daripada pemegang. Sekiranya batang senjata itu diperbuat daripada kayu biasa tidak menghairankan, tetapi keseluruhan senjata tersebut diperbuat daripada besi ampuh. Aku tidak pasti bagaimana masyarakat di Sandian sepatutnya berinteraksi, tetapi bapa pernah berpesan kepadaku supaya sering berhemah jika mahukan sesuatu. Ini bukan sikap yang baik, rakan-rakan. Angkasa sakti menurunkan semua jemari kecuali telunjuk sambil menggerak-gerakkannya. Begini, sedikit. Kurang ajar! Penyerangnya menderam penuh amarah. Batang kapak dilepaskan ke tanah. Tubuh terus ke hadapan mahu menerkam. Namun tangan kanan angkasa sakti bergerak sepantas kilat, memukul kedua-dua belah tangannya, menyebabkan terkaman tersebut tidak berjaya disempurnakan. Sebelum tangan kiri pemuda itu melepaskan satu tumbukan pada wajahnya. Darah bersemburan. Penyerang sudah jadi yang diserang terundur laju sehingga ditahan 2 rakannya yang bersama-sama terkesima. Pemuda di hadapan mereka kekal dengan senyuman penuh makna. Angkasa sakti melangkah setapak demi setapak. Ada yang masih mau mencuba? Lari! Penyerang itu terus menolak 2 rakannya dan bergerak meninggalkan kawasan tersebut. Kedua-dua rakannya saling berpandangan sebelum melarikan diri. Ulah mereka mendapat perhatian beberapa individu di hujung lorong. Angkasa sakti tertawa. Menggeleng. Benar kata bapa ya. Bukan semua manusia di atas muka bumi ini bersikap mulia. Perlahan-lahan dia melangkah keluar dari lorong tersebut. Terik mentari kembali menyapa kulit wajah. Dia melihat ada beberapa individu sedang menantinya di situ. Engkau tidak apa-apa? Seorang lelaki sedikit tinggi, berkulit hitam manis dengan rambut hitam berkilat panjang mencecah bahu. Di belakang tubuhnya tersandang sebilah tombak. Angkasa sakti menggeleng. Tidak ada apa-apa. Hampir saja kami masuk campur tahu. Bicara itu diakhiri tawa dengan yang sedikit kuat datang daripada seorang lelaki bertubuh sedikit lebih besar berbanding lelaki berkulit hitam manis tadi. Lelaki ini berkulit lebih cerah, berambut pendek kerinting dan tubuhnya lebih tinggi. Pinggangnya tersangkut kantung anak panah, sedang sebatang busur disandang menyilang pada tubuh. Jelas lagak kedua-duanya persis pahlawan. Terima kasih kerana ambil kisah, walhal kita tidak saling mengenali. Angkasa sakti menundukkan sedikit kepalanya. Berhati-hatilah, walaupun Shandian terkenal dengan keamanannya, tetap ada kes jenayah terpencil. Sepertinya engkau telah dijadikan sasaran awal. Apa yang mereka bicara lelaki berkulit hitam itu terhenti. Angkasa sakti dapat merasakan yang mata lelaki itu melekat pada hulu senjatanya. Mereka mahukan pedang itu, benar. Angkasa sakti menoleh ke kanan belakang sebelum memandang 2 lelaki di hadapannya. Daripada hulunya sahaja sudah jelas ia bukan biasa-biasa. Aku cadangkan engkau membalutnya. Jika tidak, sepanjang perjalanan ini engkau akan berdepan dengan masalah. Terima kasih atas cadangan itu. Angkasa sakti segera menurunkan beg ke tanah sebelum pedang berbalut kain kasa itu dibawanya ke hadapan. Lebihan kain kasa yang membaluti sarung senjatanya ditarik sedikit sebelum dibalut pada hulu tersebut. Kalian mahu ke? Angkasa sakti mendongak. 2 lelaki persis pahlawan tadi telah tiada. Benar-benarlah di atas muka bumi ini punya pelbagai jenis manusia. Pelbagai jua lah perangai mereka. Panjang sangat ke? Memang panjang pun cerita tebal.
Jadi itu bahagian pertama. So biasanya dalam satu bab saya akan ada 3 pecahan. Jadi begitulah. Saya pun tak tahu benda ni bagus ke tak, tapi seronok juga saya baca. Syok sendiri. Boleh lah seronok. Nanti insyaAllah bila lapang-lapang saya sambung lagi. Dan itulah dia permulaan kepada novel Takdir, Cahaya yang Tidak Terpadam. Ini merupakan buku pertama kepada 3 novel trilogi Takdir ni ya. Saya tunjuklah buku dia. So ini dia. Ya. Okay. So ni buku yang pertama tadi. Buku kedua, buku ketiga. Di lapang-lapang insya-Allah saya sambunglah pembacaan ini. Terima kasih kepada yang sudi menonton.